Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kerana suratul Anfal ini surah yang baru, saya pun sedang uh, test water, mencari-cari juga apa bahan rujukan yang perlu dirujuk untuk dibaca. Dan kalau kita rujuk celik tafsir tu, dia telah pun beri ringkasan awal tentang surah ini. Sebenarnya surah ini hanya ada 75 ayat. So, ayat 1 hingga 40 itu bahagian pertama, berbaki 35 ayat, yang itu bahagian akhir, bahagian kedua surah ni. Kalau dalam bahagian pertama ni nanti digambarkan ada 5 undang-undang perang, ada 5 undang-undang perang, dan ada 7 sebab kenapa Allah perlu bahagikan harta itu sendiri, bukan ditentukan kepada umat Islam. Ada 7 sebab dan 5 undang-undang perang. Dan bahagian kedua nanti Allah akan beri ada 5 sebab kenapa Allah beri harta rampasan itu, dan ada 7 undang-undang perang. Bahagian pertama 7-5, bahagian kedua 5-7. Dan saya ada baca juga lama sebelum ini tentang apa nama dia? Tentang saya buat perbandingan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi nasihat kepada orang beriman berbanding bagaimana Nabi bertindak terhadap krisis yang dihadapi oleh para sahabat. So, bila kita buat comparison, bila saya buat comparison, ternyata apa yang Nabi buat itu selari dengan apa yang Allah bentangkan dalam Quran. Antara lain, contohnya sebuah hadis apa nama diberi tajuk dua VVIP berkonflik. So, hadis tu daripada Abdullah bin Aufa. Tuan-puan boleh rujuk FB Lead Like Muhammad. Lead Like Muhammad, macam tu. Yang dipelopori oleh Puan Ainun ni pada tahun 2020. So, hadisnya daripada Abdullah bin Aufa. Dia melaporkan bahawa Abdul Rahman bin Auf, siapa dia ni? Seorang sahabat Nabi yang kaya raya, pernah mengadu kepada Nabi tentang Khalid Al-Walid. Maksudnya dua orang ni bergaduh, berkonflik. Abdul Rahman dan Khalid. Seorang kaya dan seorang lagi panglima perang. Lalu Nabi bertemu dengan Khalid dan berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, janganlah anda menyakiti lelaki yang menjadi anggota tentera perang Badar. Andai kata anda bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, tentu anda masih tidak dapat menyaingi amalannya." Itu apa yang Nabi sebut pada Khalid. Dan Khalid pun berkata, "Wahai Rasulullah, mereka menuduh saya, sedangkan yang dimaksudkan adalah mereka sendiri." Nabi berkata, "Janganlah menyakiti Khalid. Sesungguhnya dia adalah pedang antara pedang-pedang Allah. Allah menghantarkan dia bagi memerangi orang kafir." Itu hadis Ibnu Hibban. Apa yang samanya, Ustaz? Kan apa yang samanya? So, Allah sebut tentang kebaikan orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kan kebaikan orang beriman. Ketika mereka sedang dalam krisis, nak buat macam mana?
harta ni bagaimana? Belum ada undang-undang. Allah mulakan dulu dengan fattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan antara kamu. Kemudian Allah sebut apa? Perangai orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Malah Allah teruskan lagi, alladzina yuqimunas shalah. Kalau kembali kepada hadis tadi, yang gaduh dua orang, Abdul Rahman dan Khalid. Tapi Nabi hanya sebut nama satu orang. Dan Nabi ingatkan Khalid, dia ni anggota Badar. Kalau kau bersedekah, sedekahmu tak dapat menyaingi sedekah dia. Kemudian Khalid kata, diorang yang cakap begitu, aku okey je. Nabi, apa nama, mengajukan pula kepada grup yang kedua, jangan sakiti Khalid. Dia ni pedang daripada pedang Allah. Nabi sebut tentang kebaikan. Begitulah Allah tegur sahabat, Allah sebut sifat orang beriman tu. Sebut sifat orang yang baik. So, apa nama, perbandingan itu kita jelas nampak, kalau berlaku krisis mungkin dalam antara anak-anak kita, sebut sifat baik anak-anak tu. Bukan diapi-apikan. Dia memang macam tu. Adik kau memang macam tu. Batu api. Jangan. Jangan sebut sifat baik dia. Dan walaupun dua orang yang berkrisis, Allah hanya sebut nama satu orang. Sepanjang kita baca hadis tu, Nabi hanya sebut Khalid. Nabi hanya sebut nama Khalid tanpa menyebut pihak yang satu lagi. Tu kenapa tu? Entah, saya pun tak tahu. Tapi adalah pernah dibaca. Nabi tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tu nanti tuan-tuan boleh bacalah. Kenapa, apa rasionalnya, ulasan berkaitan dengan hadis ni. Dia meleraikan, Nabi memuji kedudukan istimewa kedua belah pihak. Tapi Nabi hanya sebut satu orang, nama satu orang. Tak perlu babitkan nama yang kedua. Itu baru betul memuji. Memuji ni bukan dalam bentuk mengampu. Setiap saja ada nama orang, disebut. Tak. Nabi terus pinpoint apa jasa besar dia. Kan? Nabi tak siasat punca konflik. Kenapa korang gaduh? Tak siasat. Dan Allah tidak pun sebut konfliknya tu. Kenapa diorang macam tu? Hati korang busuk ke apa, tamak dunia? Tak ada. Tak ada sebut. Allah terus sebut apa? Sifat-sifat baik. Nabi tak salahkan mana-mana pihak. Nabi tak suruh pun, okey, sekarang berdamai, salam, minta maaf. Tak. Nabi terus sebut apa yang perlu. Sebab bila suruh minta maaf, dia akan ada pihak yang rasa, dia betul. Pihak lagi satu salah. Tindakan Nabi itu membuatkan kedua-dua pihak memikirkan balik tindakan sendiri, buat muhasabah sendiri. Gitu. So kita sampai ayat yang ke apa nama? Bila Allah sebut pada ayat kedua, ayat ketiga tentang sifat-sifat yang baik, dan pada ayat keempat Allah letakkan ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah mukmin sebenar, maka orang-orang yang terlibat dalam pertikaian itu mula melihat pada diri sendiri. Aku perlu jadi macam mana untuk jadi lebih baik. Kan? Aku perlu jadi macam mana. So, sampai ayat keberapa? Ayat keempat kan? So, sampai ayat keempat. Ayat 3, ayat 4. So, kerana Masuk saya sikit juga kan, baru... Ustaz? Macam mana? Itu dah masuk sikit dah kan? Masuklah sikit. So sikit lah Ustaz masuk sebelum tu. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqa tu. Itu adalah mukmin yang sebenar. So, kadang-kala definisi beriman ni
kita pun kadang masih teraba-raba apa maksud beriman. Bila tanya beriman, apa maksud beriman? So antara definisi beriman terdapatlah pada ayat kedua dan ketiga tu. Um, saya juga tertanya-tanya, um, yelah level iman para sahabat ni bila sebut nama Allah, hati mereka bergetar. Um, kita juga buat perbandingan dengan um, kisah Hanzalah. Kisah Hanzalah kan, daripada kisah Hanzalah yang dia kata kalau dengan Nabi dia nampak akhirat, kalau dengan family dia nampak nikmat, kan? Itu macam mana kisah dia tu? Yang sehingga Hanzalah kata, aku telah munafik, menangis bersama dengan Abu Bakar. Um, Macam mana kita nak matchkan dengan ayat ni, bahawa orang beriman tu bila disebut nama Allah, hati mereka bergetar? Apakah bila bersama family tidak disebut nama Allah, hati tidak bergetar, atau macam mana? Sebab iman tu turun naik. Jadi saya menggambarkan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum tu ketika berlaku perang, antara semboyan yang disebut ialah tentang mengingat nama Tuhan. So waktu keadaan sedang intens semacam tu, untuk menaikkan semangat, maka nama-nama Allah tu disebut sehingga hati mereka benar-benar bening, hening dan bergetar. Ini keadaan sewaktu nama Allah disebut di medan perang. Supaya fokus, niat dan matlamat tu benar-benar kerana Tuhan. Dan bukankah berlaku sebelum peperangan tu dibacakan ayat Quran untuk menaikkan semangat? So wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. So mungkin ayat kedua ni gambarannya sewaktu semboyan perang itu dibunyikan. Nah, itu tanggapan awal, dan dia ada penjelasan yang lebih lagi lah. So ulaika humul mu'minun haqqa, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Allah nyatakan berapa sifat? 5 sifat yang disebutkan sebelum ni, termasuk sebagai orang yang benar-benar beriman, sifat dalaman, bagaimana hati dia, dan luarannya, apa yang dia buat luarannya, yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hatinya itu bukan terikat dengan dunia, tetapi sentiasa mahu please Allah melalui perbuatan solat dan juga infakkan harta. So, dia juga memberi gambaran pada kita, kalau kita tak ada ciri-ciri itu, nama kita nak jadi Al-Mu'min, memang tak ada lah. Perlu diingat dia ada Al-Mu'min tu. Ulaika humul mu'minun, ada Al-Mu'min, the mu'min, mukmin yang sebenar. Dan Allah beri penekanan tentang pentingnya kepentingan sifat-sifat itu dengan menggunakan perkataan haqqa, mukmin sebenar, benar-benar beriman. Ada orang pernah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah kau beriman? Yang ini kita dah lalui minggu yang lalu. Jika yang kau maksudkan beriman itu melalui ayat surah Baqarah, kami beriman kepada Allah dengan apa yang diturunkan, ya, kita memang benar beriman, kan? Tapi atau adakah dengan yang dimaksudkan beriman tu dengan kita menikah, mewariskan dan melindungi tumpah darah, suratul Anfal, jika itu yang kau maksudkan, maka kita belum. Belum. Kita mohon pada Allah agar kita termasuk dalam golongan ini. So level of iman tu pun berbeza-beza. So bila Allah kata ulaika humul mu'minun haqqa, di sini levelnya level beriman para sahabat lah. So, daripada awal tu pun Allah sebut al-mu'min kan. Innamal mu'min al-mu'min.
Ini iman para sahabat. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka, mereka memperoleh beberapa darjat ketinggian. Ada syurga Iliyin, dan ada syurga Iliyin tu kedudukan buat para nabi. Dan adakah dia tidak mungkin diraih selain daripada nabi? Nabi SAW menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan pada Rasul juga layak dalam syurga Iliyin tersebut. Kenapa disebut beberapa darjat? Begitu juga puasa, begitu juga kita. Ada yang suka puasa, ada yang suka Hollywood, ada yang suka Bollywood. Tu berbeza-beza darjatnya. Kan, ada yang suka sedekah, ada yang suka baca Quran, kan lain-lain. So, darjat tu berbeza kerana uh, kecenderungan kita juga berbeza. Wa maghfirah, dan ampunan. Maghfirah juga kita ertikan sebagai menutup. So, selain daripada kita dapat keampunan, kita berharap agar Allah benar-benar tutup dosa-dosa kita. Jangan sampai disebarluaskan. Ada orang yang Allah buka aib dia seawal usia muda, lalu dia bertaubat dan Allah tutup aib dia. Ada orang yang Allah tutup aib dia sewaktu dia tua, lalu dia kecewa dan tak mau bertaubat dan mati masuk neraka. Ada juga macam tu. So, kita mohon pada Allah benar-benar tutup aib kita, benar-benar mengampunkan dosa kita. Ini harapan kita. Warizqun karim, serta rezeki yang mulia. Oh, rupanya kemuliaan ni rezeki, tuan-puan. Kemuliaan tu rezeki. So, ada orang yang beria-ia mencari kemuliaan sesama manusia, sanggup melobi sana sini semata-mata mahu dapatkan pangkat dan gelaran. Ada orang begitu. Dan ada orang dia tak minta pun, tapi namanya disebut oleh penduduk langit, walaupun tak dikenali penduduk bumi, kan? Siapa? Uwais Al-Qarni. Itu hanya salah satu contoh. Dibanding banyak lagi contoh-contoh yang lain. Allah gelar abdan min ibadina, seorang hamba daripada hamba-hamba yang kami. Kan? Nabi apa? Nabi Hudar. Kita gelar alam lainnya Haidir. Sedangkan tak disebut pun nama ni dalam Quran, melainkan melalui hadis Nabi. Nabi sebut dia ni Hudar. Kemana-mana saja dia berjalan, dia duduk, rumput menghijau. Kan? So, ada banyak sebenarnya hamba-hamba Allah yang semacam itu. Dan antara rezeki yang Allah kerap sebut ialah rezeki mulia ni, rizkun karim. Kita tak tahu macam mana nak menggambarkan rezeki kemuliaan ni. Tetapi kita pernah jumpa ajrun karim disebut dalam surah sebelum ni, surah Ahzab. Ingat lagi tak dekat mana? Ayat 44. Wa a'addalahum ajrun karim. Ayat 44 tu yang cerita tentang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Tu Allah menjanjikan rizkun karim di situ. Ajrun karim. Ada yang menafsirkan rizkun karim tu sebagai syurga. Tapi kalau Allah mahu sebut syurga, dah tentu Allah sebut syurga. Satu, kita tak tahu rizkun karim ni apa. Tahu maksud dia tu rezeki yang mulia, tapi bentuk kemuliaan tu tak tahu. Kan? So, sebenarnya banyak je bentuk balasan yang kita disebut dalam Quran, tapi kita tak tahu nak menggambarkannya bagaimana. Bila Allah kata nak bagi syurga, tu Allah akan sebut syurga, tapi di sini rizkun karim.
maka ulama tafsir menggambarkan inilah tahap rezeki tertinggi. Sebab dia tak sama dengan rezeki yang diberi di dunia. Kan sebab selalunya tuntutan rezeki yang diberi di dunia, Allah sebut pada ayat sebelumnya, mereka spend it, mereka belanjakan. Mimma razaqnahum, rezeki yang kami beri, mereka belanjakan. Tuntutan rezeki di dunia ni dibelanjakan, tapi rezeki yang bakal dapat di sana dalam bentuk mulia, tu tak tahu. Mulia tu apa dan bagaimana. Kan. So, 3 perkara yang dijanjikan kepada mukmin sejati, hati dibalas dengan kedudukan tinggi di sisi Allah, darajatun inda rabbihim. Kemudian amal fizikal dibalas dengan keampunan, wa maghfirah, dan harta dibalas dengan rezeki yang mulia. Oh, korang perasan ke? Perasan tak ayat 4 tu menjawab ayat 2 dan 3. Amal hati darjat inda rabbihim. Kan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi itu, tu lahum darajatun inda rabbihim. Kemudian orang-orang yang solat, yuqimus solah, itu dapat wa maghfirah. Maghfiratun. Amal dia, solat dia dapat keampunan. Kemudian yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang harta yang dia sedekahkan, dia infakkan, dia belanjakan. Kejap, yunfiqun belanja. Yunfiqun maksudnya belanja. So belanja tu boleh jadi sedekah, boleh jadi zakat, boleh jadi nafkah rumah tangga. So apa yang kita belanja je. Kalau apa biasanya kita kata apa? Um, uh, apa tu? Uh, treat diri sendiri. Apa istilah anak muda sekarang ni? Belanja diri sendiri, apa benda entah. Treat yourself. Itu juga kategori yunfiqun. Yunfiqun. Reward diri. Reward diri. So, di akhirat nanti akan dapat rizqun karim, harta dibalas dengan rezeki yang mulia. Bentuk rezeki mulia itu tak tahu. Sebab lazimnya manusia menganggap bahawa dengan kita banyak duit, kita dipandang mulia. Lalu dia berjihad siang malam pagi petang untuk cari duit sebab mahu dipandang mulia. Itu kan idea ni. Banyak duit, kau dipandang mulia. Belanja diri sendiri juga infak. Cuma adakah infak yang Allah mahu? Gitu. Kan reward diri itu infak. Yunfikun. Tapi adakah yunfikun yang Allah mahu? Gitu. So, kena carilah infak yang bagaimana yang Allah kata. Wa mimma razaqnahum yunfiqun tu. Yang selari yang seperti yang Allah mahu. Begitu. So, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kenapa? Ini sebab pertama. Kenapa Allah dan Rasulnya saja yang layak menentukan pembahagian harta? Kadang-kala bila mak bapak buat peraturan kat rumah, ada anak yang memberontak dan argue. Kenapa ayah dia yang boleh buat peraturan? Kenapa mak dia yang boleh buat peraturan? Dan alasan-alasan ini perlu dibentangkan supaya hati yang tadi sedang intens, hati yang sedang galau, mahukan harta, bila dia dapat alasan, maka dia akan mudah tunduk. Manusia ni dia hanya perlu alasan je untuk tunduk.
dia perlu penjelasan. Tanpa penjelasan yang baik dan betul, hati dia tak akan terima. Sama juga macam orang-orang etis tu. Bila hati dia menolak, sebenarnya dia tak dapat penjelasan yang yang tepat untuk hati dia. Hati ni hanya perlu penjelasan yang tepat untuk hati. Kan? Contohlah. Contoh yang senang boleh terima. Suami kahwin dua. Kalau dapat penjelasan yang tepat, isteri tu boleh terima. Tapi berilah apapun penjelasan. Bila hati tak nak terima, dia tak akan terima. Kan? Problemnya, lelaki tak jumpa penjelasan tu. Kalau jumpa, aku bagi tahu. Dia takkan ada penjelasan yang tepat untuk membenarkan benda itu. Sebab bila dia kata A, okey, isteri dia akan corner B. Sekarang ni Allah beri penjelasan sebab kenapa hanya Allah yang layak boleh menentukan pembahagian harta rampasan tu. So ini juga Allah boleh saja dictate. Maksudnya ini keputusan aku, ikut. Tapi begitu Allah sayang kepada manusia, orang beriman, Allah Himself willingly beri penjelasan. Wih, dahsyat. Dahsyat. Kan? Untuk berdamai dengan takdir, kita perlu tahu alasan takdir itu berlaku. Barulah kita kata, oh, pujuk hati, pujuk hati. Tapi kadang-kala, takdir yang berlaku, Allah tidak beri alasan pun. Maka kita mahu tak mahu, kena juga berdamai dengan takdir. Inilah contoh takdir yang berlaku, dia 9 beranak, semua meninggal kecuali dia. Kan? Itu jam kena paksa berdamai dengan takdir. Wow. So, apa alasan pertama? Sebab pertama, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Tuhanmu keluarkan kamu dari rumah bil haqq, dengan kebenaran. Kalau dengan kebenaran tu kita macam susah nak faham. Kalau kita tukar maksud bil haqq tu dengan ada tujuan Allah keluarkan kamu dari rumah kamu. Lazimnya kalimah kama, dia digunakan untuk buat perbandingan A dengan B. Ha. Tapi bila Allah kata kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq sini, apa yang Allah cuba nak buat perbandingan? Apa perbandingan yang Allah sedang nak buat ni? Maka ulama tafsir ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dia kata begini, sebagaimana mereka tak ada hak untuk menentukan keputusan berperang atau tidak, sama juga mereka tak ada hak untuk tentukan pembahagian harta rampasan tu. So Allah yang menentukan kedua-duanya. Allah yang menyebabkan mereka berperang pada mudanya. Ayat mudah ni macam ni. Korang kalau Allah tak beri peluang berperang ni, korang dapat tak harta tu? Tak dapat kan? So kerana Allah yang beri peluang untuk korang berperang, maka Allah lah yang layak untuk agihkan harta ni bagi pihak korang. Kan? Sama juga, idea yang sama kita boleh beri kepada adik-beradik yang gaduh harta waris. Korang kalau Allah tak matikan mak bapak ni, korang dapat tak harta ni? Tak dapatkan, maka ikutlah kehendak keputusan Tuhan. Bagaimana nak membahagikan harta ni ikut faraid? So itu pendapat pertama.
Dan pendapat pertama ni disokong dengan konotasi begini, sebab pada peringkat awal kan ada tentang ada yang setuju berperang, ada yang tak setuju. Yang tak setuju berperang tu sebab dah diperintahkan Allah untuk berperang, maka mereka nampak kepentingan perang tu perlu dicapai sebab Allah suruh. So peringkat awalnya ramai yang tak puas hati, tapi walau bagaimanapun bila Allah beri keputusan, maka mereka taat dan tunduk berpuas hati. Ialah orang Madinah terutamanya. Dia rasa Islam ni agama yang sejahtera, kenapa perlu berperang? Macam kita lah Malaysia kan. Boleh gaduh, buat apa bincang kan macam tu. Benda boleh perang, kenapa nak bincang? Macam itulah. Dan pendapat ini merujuk kepada ayat sebelum ini yang menjanjikan balasan kepada mukmin yang sebenar. Ia adalah sesuatu yang tak nampak. Apa benda dia tulis ni? Okey. Allah telah janjikan kejayaan sebelum berlaku perang Badar. Ingat lagi surah Muhammad? Waktu Nabi sebut tentang kamu penggal leher mereka. Penggal leher dari belakang. Itu kan menjanjikan kejayaan pada perang Badar. Dan kemudian Allah jadikan dia realiti. So, itulah perbandingannya. Allah yang beri kamu kesempatan untuk berperang. Maka Allah sahaja yang layak mengagihkan harta rampasan. Dan satu sudut kita boleh lihat juga ayat ni begini. Seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kita yang bukan Nabi yang nak keluar berperang. Atau Nabi keluar berperang tu bukan semata-mata atas kehendak baginda sendiri. Tetapi dia arahan langsung daripada Allah. Kama akhrajaka rabbuka. Tuhan yang keluarkan kamu dari rumah kamu. Kenapa macam begitu pelik ayat tu kan? Tuhan keluarkan kamu dari rumah. Maksudnya Tuhan yang mengajak kamu berperang. Kenapa sebut keluar dari rumah? Sebab perang adalah sesuatu yang tak selesa. So Allah ajak mereka keluar daripada zon selesa tu, keluar daripada rumah. Rumah tu kan sesuatu yang selesa. So Allah tak kata Allah ajak kamu berperang. Kerana ayat tu terlalu ekstrim. Nanti adalah orang-orang yang orientalis ni, barat. Tengok Tuhan ngajak perang. Wah, tu begitu halus bahasa Quran. Tuhan keluarkan kamu dari rumah. Maksudnya, Tuhan, Allah mengajak kita keluar dari zon selesa. So, dia juga boleh dipakai bila kita yang dapat harta kerana keluar bekerja. So, kita tak adalah boleh mengatakan, ini rezeki aku yang dapat kerana aku kerja tau. Tak. Allah yang keluarkan kita dari rumah. Beri ilham kita untuk bekerja. Kemudian dapat gaji. So, janganlah lupa diri. Kan, hulur-hulurlah sikit ke sini. Mana tahu boleh buat berbuka puasa nanti. Gitu. Kan. So, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sebahagian daripada orang beriman itu tidak suka. Soalan, boleh ke kita tak suka pada arahan Tuhan?
Boleh ke kita tak suka pada arahan Tuhan? Allah sebut, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Sebahagian daripada orang beriman tu tak suka. Surah Baqarah 216, kan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian berperang, walhal berperang itu adalah suatu yang kalian benci. Soal hati ni tuan-puan, kita tak boleh sembunyi daripada Tuhan. Kita boleh senyum, tapi dalam hati ni luka berdarah. Senyum depan suami yang dah kahwin dua, kan. Senyum, tapi dalam hati, tu. Kita tak boleh menipu Tuhan. Allah tahu, sebahagian kamu tak suka. So, ada rupanya arahan-arahan daripada Allah. Contoh membenarkan poligami. Kan poligami dibenarkan arahan daripada Tuhan. Ya, ada orang beriman yang tak suka. Itu realiti. Dan kita kena berdepan dengan realiti itu. Allah beri isyarat. Mereka tak suka berperang. Tapi sebenarnya perang tu baik untuk mereka. Sama juga dengan berperang, dengan musyrikin Mekah tu, mereka sangka ikut logik. Suatu yang tak bagus. Tapi Allah lebih tahu. Itulah bentuk ujian. So, arahan, tak semuanya orang boleh faham, mengikut logik dia dan diterima pakai. Kan? Dan ketika hendak keluar tu, mereka asalnya tak sepakat. Tapi kerana taat perintah Allah, akhirnya mereka keluar dan memerangi serta dapat kumpul harta. Dan Allah ingatkan kembali, apa yang mereka lakukan itu atas keputusan Allah. Namun begitu, kenapa mereka berat hati nak keluar berperang? Kan, digambarkan seolah-olah macam para sahabat tu ada masalah pula. Kan, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Kenapa Allah gambarkan begitu? Kita perlu tahu perang Badar berlaku bila? Ramadan. Ramadan bukanlah digambarkan sebagai mereka takut penat. Ramadan tu bulan panas. Panas. So, selain daripada arahan berpuasa, waktu berperang mereka tak puasa. Mereka tak puasa waktu tu. So, mereka keberatan kerana melihat keupayaan diri. Dan perang itu tidak pun dirancang. So, para sahabat kebanyakannya tidak bersedia untuk perang. Kan Nabi keluar tu, plan asalnya nak sekat rombongan dagangan. Dan pertengahan jalan bertembung dengan pasukan tentera. Dan kalau ikut catatan sejarah tu, Rasulullah kata, siapa yang ada kenderaan boleh sertai jihad tu. Siapa yang ada. Dan ternyata ramai yang tak ada. Siapa ada kenderaan boleh sertai. Dan ternyata ramai yang tak ada kenderaan. Ada yang berkenderaan yang mereka boleh guna, kena pinjam dari kampung sebelah. So, ada yang pergi pinjam, minta izin untuk dapatkan kenderaan tu. Itu pun kalau ada waktu, kan, mereka minta izin waktu untuk dapatkannya, tapi tak ada waktu untuk buat benda tu. Maka ramai yang tak dapat sertai sebab tak ada kenderaan.
Dan waktu itu hanya ada 70 unta dan terpaksa kongsi-kongsi unta. 3 orang berkongsi 1 unta, bergilir termasuk Nabi. Dan ada sahabat yang berkongsi dengan baginda segan dan suruh Nabi je yang terus duduk atas unta. Oh, tu realitinya. Nabi sendiri punya arahan. Yang ada kenderaan boleh sertai. Dan rancangan asalnya nak menangkap saja, bukan berperang. So, Karih dekat situ dia ada alasan-alasan yang kukuh. Bukannya semata-mata takut mati, tapi kerana kurangnya persediaan. Dan dengan alasan kukuh tu, Allah sebut apa? Lakarihun. Keberatan. Dia bukan bentuk tak nak, tapi dia dalam bentuk keberatan. Ha. Mungkin juga kot berbelah bagi. Lakarihun. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan perkataan karihun kan dicairkan boleh menjadi maksud makruh. So, bila hukum makruh tu Allah benci, Allah tak suka, apa maksud makruh dekat situ tu? Allah benci apa? Apa yang Allah tak suka? Sebab orang kafir pun Allah tak suka. Kan? Orang yang buat syirik pun Allah tak suka. So, Allah benci tu maksudnya apa? Benda tu perlu dijelaskan lagi lah. So, lakarihun bukan hanya bermaksud dia tak nak, tapi dia ada alasan yang valid tentang itu. Kemudian yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran yang sudah nyata. Siapa ni? Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Ini adalah orang-orang siapa? Yang tak nak keluar berperang. Di Madinah ada siapa? Munafik. Yujadilunaka, mereka berjidal denganmu tentang kebenaran. Apa kebenaran? Fil haqqi ba'dama tabayyana, kebenaran yang telah nyata. Sudah ada arahan keluar berperang. Ada pihak yang tak suka keluar berperang untuk lawan. Dahlah tak suka, tak nak, dia bantah pula. So, ini ujian pertama Nabi sebelum ujian perang. Ujian dibantah oleh umat sendiri. Bayangkan kita, bapa, mak, ajak anak pergi Kidzania. Sepatutnya nak pergi kan? Tapi ada anak yang tak nak. Buat apa, Bi? Bazir duit je. Baik sedekah pada Palestin. Tu tak tahu bapa ni nak terluka ke tak tu. Kan sepatutnya nak pergi tapi so ikut logik, ini arahan Tuhan. Kenapa nak bantah? Tapi ada yang bantah. Ini ujian yang Nabi terima. So bagi orang beriman, apabila telah jelas arahan dan datang kebenaran, mereka sepatutnya tidak membantah. Maka Allah tegur umat Islam ketika itu. Yujadilunaka fil haqq. Sangkaan kita mungkin ini orang munafik, tapi rupanya pada orang beriman tu sendiri. Kan ada yang tak setuju. Sedangkan itu adalah arahan daripada Allah. Keputusan untuk berperang bukan sesuka hati keluar dari mulut Nabi. Tak. Malah keputusan berperang itu dilakukan setelah mereka keluar ke Badar
Asalnya tujuan nak menyekat rombongan Abu Sufyan. So, bila keputusan berperang itu dikeluarkan, mereka dalam rangka nak pulang ke Madinah sebab rombongan Abu Sufyan sudah tak ada. Mereka itu tidaklah membantah seperti yang biasa kita faham. Kan, tak nak Nabi, bukan macam tu. Tetapi mereka sebenarnya memberi cadangan. Dan ada mesyuarat yang berlaku. Memang Nabi suarakan pendapat, minta sahabat beri pendapat. So, ada yang beri cadangan tak nak, ada yang bersetuju. So, itu yang berlaku. Yujadilunaka fil haqq. Tapi Allah melihat benda itu sebagai tak patut engkau bantah. Kan? Dan Allah ingatkan semula yang mereka berhujah itu setelah nyata ada keputusan dari Allah yang akan ada peperangan dan mereka pasti akan menang. Kenapa ayat ni muncul begini? Mereka membantahmu tentang kebenaran. Why? Allah nak beritahu bahawa para sahabat sudi untuk dibentuk. Peristiwa ni kan sama macam, kan setiap kali kita baca peristiwa sejarah ni, ada momen-momen yang sahabat ditegur. Peristiwa ini sama macam kalau kita baca kisah Nabi Nuh yang dia berdoa tentang anak dia. Kemudian Allah kata tak, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kan kemudian Allah tegur, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan tanya, jangan minta apa yang kau tak tahu. So, dia menjadi pedoman buat kita. Belum tentu apa yang kita mahu, apa yang kita nak, apa yang kita impikan itu baik dan bagus selari dengan apa yang Allah mahu. Kan? So, ini juga memberi gambaran kepada para sahabat. Nabi itu layanlah dia mengikut status Nabi. Walaupun dia minta pandangan, tapi sepatutnya selayaknya berikan dia status Nabi itu. Bukannya kawan boleh dibawa berbincang. Macam tu. So, kita berhadapan dengan hadis Nabi juga sepatutnya macam tu. Bertindak seperti mana kita berhadapan dengan Nabi. Bukan mendahulukan pendapat kita, tapi dahulukan apa yang Nabi mahu. Sebab benda ni normal bagi manusia, kan? Dan Nabi itu react sebagai manusia normal. Maka Allah mahu para sahabat melihat, meninggikan keadaan Nabi itu. Kan sangat tak molek bila dilihat mereka membantah Nabi dalam hal macam ni. Itu yang kadang bila kita berbahas apa juga isu, pihak A datangkan dalil dia, pihak B datangkan dalil dia. Kita yang membaca kat tengah-tengah ni, yelah, bila kita cenderung pada satu pihak ni, macam mana perasaan kita berhadapan dengan dalil pihak lawan tu? Dalil pihak lawan tu boleh jadi hadis Nabi.
So, kita nak menangkan pendapat kita menggunakan dalil kita sambil menolak hadis Nabi tu, yang Nabi cakap tu. Kan. So, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Mereka membantahmu dengan kebenaran setelah nyata kebenaran tu datang. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat. Kenapa mereka tidak setuju? Kerana mereka rasa seolah-olah Allah suruh mereka mati. Tak ada persediaan. Mereka berasa bagaikan berserah diri untuk mati. Kerana hati mereka tidak bersedia. Benda ni biasa. Nak berperang kot, siapa yang tak takut mati? Kan? Wahum yang zurun, sedang mereka melihat. Mereka berkata begitu kerana mereka sendiri sudah melihat tanda-tanda kematian. Ini sain mati punya perang. Kan? Begitulah juga yang telah dikatakan oleh sebahagian daripada tentera Jalut ketika menghadapi Talut. Kan? Berhadapan dengan Goliath. Falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Kami tak mampu nak menentang Jalut. Oh, tak boleh ni, tak boleh. Habislah kita, habis. Okey. Kita berada di bulan yang sama sekarang ni. Di bulan yang sama dengan Perang Badar. Lepas daripada ni, tuan-puan ambil pisau dekat dapur, pergi berlari kat luar, kan, seolah-olah kita sedang dikejar oleh musuh. Berapa jauh kita boleh lari? Lepas tu balik buka puasa. Tak tahan. Wih, tuan-puan, macam mana nak gambarkan? Kita tak boleh nak gambarkan rasa ketakutan dan seram sejuk menghadapi mati. Sebab Allah sedang letak rasa aman dalam hati kita. Sekarang ni kita dalam sakinah, dalam aman, kat rumah kita, dekat office, dekat tempat yang kita selesa. Allah sedang letak rasa aman. Dan bila kita berada dalam rasa aman, kita tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak picture macam mana rasa ketakutan tu. Tapi once a while Allah cabut rasa aman tu, nak supaya kita rasa takut. Rasa takut tu, dia punya sejuk tu, ni sampai hujung-hujung kuku, rasa sejuk. Badan merinding. Kan, bagi mereka-mereka yang pernah melalui saat-saat getir antara hidup dan mati, dia boleh mengingatkan peristiwa tu, tapi nak dapatkan rasa trauma, ui. Kan ada kawan-kawan kita mungkin umat Islam yang dikejar alung, anak diculik. Macam-macam rasa ketakutan tu. Khaufun, benda masa depan macam mana. Wow. So, nama kita nak kata kita tidak berada di kasut mereka. Oi. Kena perang dulu. Kena tanya askar-askar kita yang buat operasi berhadapan dengan lanun, berhadapan dengan apa nama? Poachers. Apa poachers? Aku tak tahu bahasa Melayu ni. Pemburu yang memburu ni, memburu harimau dekat hutan, poachers. Kan pemburu haram. Perempuan rasa ni waktu nak melahirkan, ya, ya, tak ya juga kan, korang kan perempuan, aku je lelaki. So rasa takut tu, nak melahirkan, takut mati, kan 50-50. Setakat ni anak saya seorang je yang rasa seronok di bedah. Sebab dia rasa kagum
macam mana dia tak nak tidur tapi doktor boleh buat dia tidur. Kan kena bius satu badan. Dia rasa macam kagum. Macam mana doktor boleh bagi saya tidur? Saya tak nak tidur. Tapi dia boleh bagi saya tidur. Dia rasa macam aku nak tidur lagi lah macam tu. Sudah-sudah dah settle. Kan dia tak tahu mak bapak dia punya rungsing kat luar tu. Dia boleh. Tahun depan nak kita bedah lagi nak? Ui, suka-suka dia lah. So, tujuan Allah keluarkan ayat ni ialah untuk mengingatkan mereka yang mereka dulu bukannya mahu berperang pun. Allah lah yang memaksa mereka keluar berperang. Maka bila dah menang, dah dapat harta rampasan, korang gaduh pula. Gitu. Kan? Tu bentuk ayat ni macam tu lah. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah janjikan kepada kamu bahawa salah satu daripada dua golongan itu akan menang. Wa idh ya'idukumullah, ketika Allah menjanjikan pada kamu, ihdat ta'ifatain, salah satu daripada dua golongan, annaha lakum, menjadi milik kamu. Allah ingatkan mereka yang berperang itu bukanlah atas strategi mereka. Perang itu bukan perancangan mereka pun. Tapi itu adalah perancangan Allah. Dan mereka rancangkan asalnya untuk sekat rombongan perniagaan je. Dan ketika itu Allah beri dua pilihan pada Nabi. Mahu sekat rombongan Abu Sufyan atau tentera Mekah. Bila Allah beri pilihan itu, Allah beritahu pada Nabi, pilihan mana pun yang mereka pilih, mereka akan menang. Wa idh ya'idukumullah, Allah beri janji pada mereka. Mana satu yang kau nak? Dan kenapa Allah tak terus diarahkan serang? Kan Allah boleh saja beri diktat, serang tentera musyrikin. Tapi Allah beri pilihan. Kan? Rupanya ini juga bentuk ujian. So bila Allah beri pilihan, itu ada, kedua-duanya ada nilai ujian. So kita lazimnya mau melihat ujian itu hasil yang lebih besar atau bagaimana? So Nabi mahu melihat impak yang lebih besar. Kalau menang perang ini, dia akan menjadikan moral boost yang luar biasa kepada umat Islam. So, bila diberi peluang mahu perang atau kejar rombongan dagangan, satu Nabi pilih perang. Sebab kesan dia lebih besar. Sebab dua-dua Allah bagi jaminan akan menang. Akan menang. So, Nabi pilih perang. Watawadduna. Kan? Watawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Sedangkan kamu inginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah untuk kamu. Yang lain nak kejar Abu Sufyan. Nabi nak perang, tapi yang lain mahu kejar Abu Sufyan. Pada waktu itu ada yang sangat ingin, terutamanya yang tak ada kelengkapan perang, sangat ingin untuk mengejar Abu Sufyan. Lafaz ghaira dhati syauka bermaksud yang tidak ada senjata. Literalnya bermaksud tak ada duri.
Tak mencabar. Gitu. Tak mencabar. Jalan mencabar dan jalan tak mencabar. Bukankah setiap hari kita ada dua pilihan ni? Ada jalan mencabar, ada jalan tak mencabar. Terbangun pukul 4 pagi, jalan tak mencabarnya tarik selimut, sebut la haula wala quwata illa billah. Yang mencabarnya bangun dan solat. Kita ada pilihan tu hari-hari. Kan sampai office ada jalan mencabar, jalan tak mencabar. Jalan mencabarnya terus kita lakukan kerja-kerja yang sepatutnya disiapkan. Yang tak mencabarnya, nanti dululah kita pergi ngeteh. Mencabar tak mencabar. So kita ada jalan itu hari-hari. Tapi lazimnya manusia dia memilih anna ghaira dhati syaukah. Jalan yang tiada duri. Mereka berharap untuk kejar perniagaan Abu Sufyan. Sebab kafilah Abu Sufyan tu 40 orang je. Kan? Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Tetapi Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayatnya. Namun begitu sebenarnya Allah nak yang lain daripada apa yang mereka mahu. Maksudnya dengan kalimah-kalimah. Kalimah dan perintahnya. Kejap. Maksud kedua bagi kalimah adalah takdir kauniyah, ketentuan Allah. Sekiranya mereka pergi mengejar kafilah Abu Sufyan dan mereka berjaya pun, itu tidaklah menzahirkan apa-apa sangat kerana mereka ramai dan mereka boleh kalahkan rombongan perniagaan. Maka peristiwa itu tak adalah hebat sangat. Namun Allah nak tunjuk sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah mahu memenangkan mereka dengan cara yang grand di hadapan musuh yang lebih ramai. Kalau mereka menang, terbukti kebenaran. Barulah orang lain membuka mata. So, rupanya jalan yang berduri itu sebenarnya akan menaikkan lagi karim, rizkun karim. Menaikkan lagi izzah, kemuliaan. Ya, dari ayat 4 sampai ayat 8 ni sangat banyak pengulangan kalimah hak. So, hak dekat sini, siapa? Allah. Kalau kau benar-benar mahu meninggikan kalimah Allah, dia bukanlah melalui jalan yang tidak berduri. Dan surah sebelum ni surah apa? A'raf. Surah A'raf kan tentang dakwah. Tentang dakwah. Ya, meninggikan kalimah Allah juga boleh dengan dakwah. Tapi rupanya dakwah saja tidak memadai. Dia ada kejahatan yang perlu diperangi. Maka datanglah surah Anfal tentang sisi keras perang tu. Sebab kedua-dua ini mahu meninggikan kalimah Tuhan. So, satu jalan tidak berduri, satu jalan berduri. Satu lazim ni kita melihat pendakwah-pendakwah yang melalui jalan berduri ni. Contohnya, jalannya memang berduri, masuk keluar hutan. Kan, menyantuni masyarakat di dalam hutan, orang asli. Lihat nanti cara husnul khotimah mereka. Tak siapa-siapa nama, viral, disebut oleh orang merata tempat, si fulan ni pendakwah belantara.
Kita tak pernah kenal pun. Tapi waktu dia meninggal, Allah harumkan namanya disebut oleh manusia seantara alam. Itu jalan berduri. So, tindakan mereka itu waya qata'a dabiral kafirin dan memusnahkan orang-orang kafir. Allah mahu mereka berperang dengan tentera musyrik kerana Allah mahu binasakan keturunan orang yang menentang Islam. So di sini fokus utama, anchor utama diletakkan. Tujuan perang itu yaqta'a dabiral kafirin, bukan untuk cari harta. Korang dah menang perang ni sibuk bergaduh pasal harta, kenapa? Tujuan perang asalnya ni yaqta'a dabiral kafirin, liyuhiqqal haqqa bi kalimati, tinggikan kalimat Allah dan hapuskan orang-orang yang engkar. Itu lebih penting. So siapa yang dabir? Dabir ni apa? Maksud asalnya dubur. So maksudnya Allah hendak menghapuskan semua ketua pemuka musyrik Mekah supaya tidak lahir anak-anak kufur dari keturunan mereka. Lafaz dabir bermaksud belakang tubuh seseorang. Ia membawa maksud keturunan seseorang. Allah musnahkan pemuka penjahat itu sekali dengan keturunan mereka supaya musyrikin Mekah menjadi lemah. Wow, dahsyat kan perancangan Allah. So, cuba banding dengan hidup kita sekarang. Kita dikelilingi oleh orang yang bermuka-muka Islam dan orang yang benar-benar benci Islam. Kekemat boleh buat macam tu dengan alasan tak perasan. Sedangkan dalam bisnes retail semacam itu, dengan melalui pelbagai rangkaian untuk sampai display, alasan tak perasan adalah tak terpakai. Kita sedang berhadapan dengan itu. So, siapa yang berani untuk yaqta'a dabirul kafirin? Tak ada, kita tak ada keberanian yang musnahkan pemuka penjahat itu. Nanti keluar Mahdi, turunnya Nabi Isa, barulah berlaku yaqta'a dabirul kafirin. Nak menunjukkan bahawa kita tak ada keberanian sampai orang dalam negara boleh buat macam tu dan tidak diambil apa-apa tindakan. Tu. So, kita boleh buat dakwah macam surah A'raf, surah sebelum ni. Tapi part yang ini, yang ya kita boleh bertolak ansur, tapi kita takkan ditolak beransur-ansur. Ini nampaknya macam kita sedang ditolak beransur-ansur. Ha. Wa yaqta'a dabirul kafirin. Kemudian liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil, walaupun orang-orang mujrim itu tak suka. Kenapa Allah sebut mujrimun? Kan? Apa maksud mujrimun? Orang yang berdosa. Jarama, orang-orang yang berdosa, penjenayah. Kenapa tak sebut musyrikun? Kenapa tak sebut? Ya, banyak lagi gelaran-gelaran lain.
secara spesifik mereka berperang dengan musyrikin Mekah. Kan. Oh, rupanya benda ni akan berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya di situ. Dan mujrim, kenapa tak sebut musyrik? Sebab kadang-kala mujrim ini boleh menghinggapi penyakit mujrim ini menghinggapi orang-orang Islam yang bersekongkol. Apa berlaku pada Palestin sekarang? Allah sedang buat liyuhiqqallahul haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin, sedang berlaku. Dan yang hak tu akan tetap muncul. Dan yang batil itu akan tetap terhapus. Walaupun masyarakat seluruh dunia tak bersetuju, tak suka. Dan liyuhiqqal haqqa ini, perang itu adalah alat untuk kebenaran ini terzahir. Tapi Allah boleh saja menzahirkan kebenaran tanpa melalui peperangan. Ada siapa yang ada gambar satu family Palestin berbuka dengan rumput dan air limau? Wow. So, ini adalah sebab yang kedua. Sebab pertama tadi apa? Entah Ustaz dah lost count. Sebab pertama tadi apa? Allah yang tentukan kamu berperang. Sebab kedua, dihiqqallahul haqqa bikalimati, untuk memperjuangkan kalimah Allah. Takkanlah harta ni yang kau nak rebutkan. Kankah tujuan utama tu nak tinggikan kalimah Allah. So sampai ayat yang ke-8 tu, sebab yang kedua. Lihiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Itu sebab yang kedua. Kenapa Allah yang layak menentukan pembahagian harta ni. Next. Sebab yang ketiga. Di sini gambarannya ialah bila sudah berhadapan dengan musuh. Istastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu mohon sungguh-sungguh kepada Allah. Tastaghithuna rabbakum. Ada doa yang sangat menarik menggunakan kalimah ni. Tastaghithun. Istighas. Dia berdoa sungguh-sungguh. Bila kita bersungguh berdoa ni? Waktu takut. Sehingga kan kita ada solat khusus untuk ini kan. Solat apa? Solat minta hujan. Solat minta hujan tu kan namanya ni. So, tastaghithun ibarat kita sangat desperate. Perlu sangat air, minta hujan. Dan ini gambarannya waktu mereka hampir berperang dengan tentera musyrik. Mereka telah berdoa, istisqa. Mereka telah berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan. Dan memang Nabi berdoa tak putus-putus waktu itu.
secara logiknya, kemenangan yang mereka dapat tu sebenarnya kerana mereka minta pertolongan pada Allah, bukan ikut kudrat mereka. Tu Allah ingatkan. Istastaghithun. Dan ingatlah ketika kamu mohon pertolongan pada Tuhanmu. Perkataan tastaghithun bermaksud minta air hujan yang sesuai, yang turun tepat pada masanya dengan kadar yang cukup. Tu istighasah tu. Minta doa pada Allah, beri bantuan pada kadar dan masa yang sesuai. Istighasah adalah pengharapan yang tinggi pada kuasa yang lebih tinggi. Dan istighasah juga kita jumpa dalam surah apa? Ahqaf. Ingat lagi tak yang mak bapak dia diherdik anak dia tu? Lalu dia mohon pada Allah, wailaka amin tu. Mereka berharap anak dia jadi baik. Perkataan istighas juga digunakan. Ahqaf. Nanti boleh cek balik. Fastajaba lahum. Doa yang Nabi mohon sebelum perang Badar tu, Allah kata apa? Fastajaba lahum. Kami makbulkan. Fastajaba lahum. Allah telah menyahut doa itu. Fa tu menunjukkan terus saja Allah makbulkan permintaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa tu terus je. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li. Fa. Bila kita punya doa diperkenankan, falyastajibu li, maka terus kamu pula sambut seruanku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan terus beriman denganku. La'allahum yarshudun. Bulan Ramadan Allah beri keistimewaan, doa dimakbulkan. So sebagai galang gantinya, cepat-cepat buat apa yang Allah suruh. Far. Terus. So tuan-puan dah doa. Minta apa? Minta hujan. Ada tak minta sesuatu yang berharga untuk Ramadan ni? Ada tak? Tak ada. Dapat tak? Doa tak sungguh-sungguh dan dapat tak? Tak perasan kan? So cuba. Kita baru hari ke-7. Doa sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Bila dapat tu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa kita yang kita mohon pada bulan Ramadan dan kita sendiri nampak benda tu dapat, akan menjadikan kita lebih bertambah iman dan lebih bertambah iman. Waktu inilah proses kita mahu meningkatkan iman. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Bersegera nak buat apa yang Allah mahu sebab dah dapat. Untung di Ramadan. Ya, saya daripada sebelum Ramadan doa dan dah dapat. Dan sekarang ni tinggal nak mengetepikan rasa malas dia untuk buat. Tu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dapat. So doalah sungguh-sungguh, minta. Dapat. Dan dapat, bila dah dapat, tingkatkan iman. Sebab ternyata dapat. So, bila Allah kata fastajaba lakum, kalimat istajaba bukan saja bermaksud menjawab, tetapi jawab dengan memberi apa yang diminta.
Kerana kalau setakat jawab je ada kemungkinan jawapan tu tidak. So bila Allah kata fastajaba, jawapannya tu dapat seperti mana yang diminta. Dalam Sahih Bukhari, dalam bab kesaksian para malaikat dalam perang Badar, mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, dari Jarir, dari Yahya ibn Sa'id, dari Mu'az ibn Rifa'ah, dari Ibnu Rafi' Az-Zuraqi Ar-Rizqi, dari ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Ayahnya cerita bahawa malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu bertanya, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi perang Badar?" Nabi jawab, "Pasukan yang terdiri daripada kaum muslim yang terpilih," atau kalimah yang serupa. Jibril berkata, "Demikian pula malaikat yang ikut dalam perang Badar." Wow. So waktu itu Nabi berdoa sungguh-sungguh sampai Abu Bakar tegur kan. "Dah lah ya Rasulullah, Allah sudah pun perkenankan." So hari tersebutlah hari di mana Jibril menyediakan malaikat terpilih dan manusia membariskan manusia-manusia yang terpilih. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampailah kiamat, inilah 313 manusia yang dipilih oleh Allah untuk tampil di barisan paling hadapan menjadi benteng utama selamatkan agama ni. Wallahu alam. 11.30 kita jumpa lain kali. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Kak Syida. Dah Ustaz, dah sedar lah Ustaz. Masa dah habis baru nak tanya soalan ke apa ke. Okey dah. Pada masa kan ada urusan agak ni kan. Ustaz, doa dia ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghis tu kan. Ya. Uh, InsyaAllah doa tu kita beramal lah dengan doa tu. Tapi InsyaAllah kita yakin dengan Allah punya bantuan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Masing-masing ada Kak Izzah pun ada emergency. Fini pun ada emergency. Anak dia ada sekolah panggil. Liza pun ada emergency juga. So Kak Syirah seorang sekarang ni. So terpaksa kita sambung daripada berhadapan dengan ayat ke-10. Walaupun banyak benda yang kita nak kena bincang, tapi alhamdulillah sampai masa ni kita kena berhentilah kan, menghormati masa-masa orang lain juga. Okey, dengan itu kita end sesi kita dengan tasbih kafarah juga surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Apa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Syida. Kak Zia masih lagi bersama. Yang lain tu ada emergency di zaman masalah jatuh mobil lain. Fini anak dia cikgu tadi pun beritahu tiba-tiba je muka pucat lesi. So nak kena pergi ambil semua. Mohon Allah mudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita lah insyaAllah. Terima kasih semua atas kepada pagi ni. Kita jumpa lagi pada esok hari dengan sesi tadabbur dengan Ustaz Yusuf pula insyaAllah. Dengan itu saya kasih sekian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zee. Terima kasih Kak. Sama-sama Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama Zara. Terima kasih.